Saya ingat satu peristiwa dalam perang tahun 2014 yang berlaku pada waktu Ramadan. Ketika itu saya sedang memasak, belum lagi berumah tangga, hidup sebagai seorang lelaki Malaysia bujang di bumi Palestin. Saya berada di dapur sedang menanak nasi dan memasak daging hitam. Kalau yang belum makan malam, terliur sikit apa. Kami pun belum makan lagi. Sedang masak nasi dan juga daging hitam, tiba-tiba terdengar bunyi letupan yang sangat kuat. Lalu kami pun tengok dan cek adakah rumah yang dibom tersebut adalah rumah kami ataupun rumah saya, tempat saya duduk. Kerana Zionis Israel ini bila mana dia nak bom mana-mana kawasan di dalam bumi Palestin, dia akan mengetuk pintu rumah terlebih dahulu. Tetapi cara mereka mengetuk pintu rumah bukan macam kita datang ketuk pintu, keluar, aku nak bom rumah engkau, tidak. Tetapi mereka akan mengebom atap rumah tersebut terlebih dahulu dengan drone-drone, dengan roket-roket yang kecil sebagai amaran bahawa selepas 3 minit, selepas 5 minit kami akan datang menghancurkan keseluruhan rumah ini dengan roket-roket daripada F-16 dan F-35. Maka kami tengok, alhamdulillah, rupanya bukan rumah saya yang dibom. Maka saya pun tutup balik tingkap, azan berkumandang, makanlah nasi dengan daging sambal hitam tersebut. Esoknya saya keluar daripada rumah untuk melihat kawasan mana yang dibom. Rupa-rupanya yang dibom ialah sebuah rumah di sebelah rumah saya, yang mana rupa-rupanya rumah tersebut adalah depo tempat simpanan roket-roket para pejuang. Dan kalian kena faham bahawa pejuang yang ada di bumi Gaza, mereka bukanlah tentera-tentera yang tersusun, mereka bukanlah tentera-tentera negara-negara berdaulat. Mereka menggunakan segala keupayaan yang mereka ada. Kadang-kadang terpaksa disimpan senjata mereka di tempat-tempat yang tidak sesuai berdasarkan kepada apa yang mereka ada. Maka rupa-rupanya para mujahidin dia simpan roket di sebelah rumah saya. Dia tak bagi tahu saya awal-awal. Kalau dia bagi tahu, lama dah saya pindah ke rumah yang lain. Takdirnya roket yang dilepaskan untuk memusnahkan roket-roket mujahidin meletup, tetapi roket-roket yang ada di situ tidak meletup, alhamdulillah. Kalau meletup, maka tidaklah ada rezeki kita bertemu mata pada hari ini secara fizikal. Mungkin saya hanya datang mengganggu mimpi malam tuan-tuan dan puan-puan pada waktu malam. Tetapi apa yang berlaku selama 51 hari itu bukanlah peristiwa paling dahsyat yang berlaku kepada saya. Kalau orang tanya kepada saya pengalaman paling ngeri di bumi Palestin, walaupun di dalam peperangan itu, peperangan 2014, peperangan pertama saya lalui di bumi Gaza, saya kehilangan seorang adik ipar. Walaupun ketika itu belum lagi bergelar adik ipar, sebab saya berumah tangga pada tahun 2016. Tetapi pemuda ini yang namanya Abdullah, Syahid Abdullah Al-Minawi, seorang pejuang Brigade Izzuddin Al-Qassam, yang mana pemuda ini pergi untuk menjaga sempadan. Allah takdirkan tempat beliau duduk dan beliau berjaga itu dibom oleh roket Zionis. Bangunan 3-4 tingkat tempat beliau berjaga menghimpak keseluruhan batang tubuhnya, dan lubang yang terhasil sedalam sekitar 3-4 meter. Berlaku gencatan senjata. Adik-beradik kepada Abdullah pergi untuk mendapatkan batang tubuh Abdullah. Digali dan digali dan digali, akhirnya alhamdulillah mereka menemui batang tubuh Abdullah dalam keadaan dia masih lagi memeluk senjata yang dibawa untuknya untuk menjaga sempadan-sempadan Gaza. Nak ditarik keluar Abdullah, kakinya tersangkut, pahanya tersangkut pada dawai bangunan yang musnah. Walaupun telah beberapa hari meninggal dunia, Allah takdirkan pahanya terkoyak, mengalir darah daripada kakinya. Kelebihan yang Allah berikan kepada para syuhada. Tahun 2021 berlaku perang yang seterusnya.
11 hari kemenangan juga di tangan Mujahidin Brigade Izzuddin Al-Qassam dan sahabat-sahabat Mujahidin yang lain. Tetapi di tengah-tengahnya ada satu peristiwa yang saya tidak boleh lupakan, yang berlaku pada tahun 2018, yang disebut sebagai The Great Return March. Perarakan aman yang dilancarkan oleh pemuda-pemuda Palestin dan penduduk Palestin yang berada di Gaza, berarak dengan aman tanpa apa-apa senjata mendekati sempadan di antara Gaza dan juga tanah haram Israel. Dan duka citanya, antara sebab utama perarakan ini diadakan ialah kerana perhatian terhadap isu Palestin semakin lama semakin merudum setelah ia bangkit pada peperangan tahun 2014.